Hai dan Assalamualaikum semua. Aku Hani. Aku nak cerita tentang satu-satunya pengalaman aku waktu di metrik. Dan benda ni baru je terjadi. Batch 2020 dan 2021. Okey, metrik ni ada 3 blok perempuan, M, H dan juga G. So, aku nak cerita blok aku, iaitu blok M. Dalam bilik aku tu ada 4 orang. So, aku bagilah nama dorang ni, Ila, Hana dan juga Lin. Aku dan Lin punya katil memang bersebelahan dengan tingkap. Dan memang dah biasa dah, masa tidur tu kita orang akan buka langsir dan tingkap. Yalah, panas dalam bilik kan? Oh ya, kita orang masa ni tingkat 1. Bilik tu dirahsiakan. Nak dijadikan cerita, ada satu malam ni 3 dari 4 orang tu tidur awal. Tak tahulah kenapa. Mungkin penat agaknya. Dan kalau tak silap, ni malam Jumaat. Maksud aku, Khamis punya malam tu. Masa ni Ila dia tak tidur lagi. So, nak dijadikan cerita, aku terjaga pukul 4 lebih. Pagi tau, bukan petang. Aku terjaga disebabkan dengar bunyi jerit halus. Dan ya, lupa nak cakap. Bilik kita orang ni, jika buka tingkap, memang menghadap padang dalam blok. Kiranya blok tu bentuk U lah. Dan aku dengar suara tu halus, tapi jerit sakit macam tu, dari padang. Aku jadi cuak yang amat. Dan masa tu, aku tengok roommate aku yang lain semua dah lena. Lepas tu, aku nak bangun tutup tingkap, tapi rasa terkaku. Aku dapat rasakan ada benda tak kena ni. Almaklumlah, ni kali pertama aku duduk dalam asrama. Dan ni first time aku ada pengalaman macam ni. Dan aku terdetik buka phone untuk tengok pukul berapa. Kemudian aku terperasan, mesej apa banyak-banyak dalam Telegram ni? Rupanya chat grup blok Mira. Aku pun buka dan baca. Apa yang mengejutkan aku adalah lebih kurang 200 orang macam tu yang tengah online, semua cakap diorang alami apa yang aku dengar tadi. Masa ni memang seram sejuk. Nak je aku kejut Lin, satu-satunya senior dalam bilik aku. Sebab Kak Lin dah pesan, jika ada apa-apa, takut ke apa, boleh kejut dia. Tapi aku terkaku, tak mampu nak bangun sebab takut sangat. Lepas tu muncul mesej dari ketua blok. Sesiapa yang terjaga atau terdengar something, buka ayat-ayat Al-Quran, pasang surah. Memang masa ni meremang bulu roma. Jadinya aku baca ayatul kursi lebih kurang 2 kali macam tu. Dan aku pun terlelap dan terbangun macam biasa dalam pukul 6 pagi. Waktu ni aku tengok roommate aku pun baru sedar. Walaupun hati aku ni nak cakap je pasal tadi, tapi mulut aku terkunci dengan banyak persoalan dalam minda. Selepas aku mandi dan solat subuh, barulah aku tanya pada roommate aku, ada dengar ke apa-apa semalam atau pagi tadi? Semua kata tak ada apa-apa. Kemudian aku ceritalah apa yang jadi. Dan si Ilani cakap, tak tahulah benda ni berkait ke tak, tapi dalam 3 pagi macam tu, Ila masih tak tidur. Dan dia terdengar ada orang ketuk pintu bilik kami. Kuat sangat. Disebabkan Ila takut, Ila pun tidur. Masa ni, semua bulu roma meremang. Dan kita orang ambil keputusan, tak apalah, mungkin adalah tu cerita muncul dalam kelas kejap lagi.
Tepat 8 pagi, macam biasa, semua turun bersiap-siap pergi kelas. Aku pun tunggulah kaki di depan blok macam biasa. Tapi, tak lama lepas tu, dia muncul dari kafe Karina. Kafe tu kira bersebelahan dengan blok. Peliknya nih, biasanya dia dari bilik dia. Lepas tu, aku tanyalah Kak Ki, apa jadi semalam? Dia pun cerita, semalam ada orang kena histeria. Teruk katanya, sampai berlari-lari satu blok. Nak dijadikan cerita, budak tu lari. Ada 2-3 lagi kawan dia, kejar dia. Tapi susah gila. Dan budak tu lari siap ketuk-ketuk lagi pintu. Dengar ceritalah. Aku pun terkejut dan mula tertanya-tanya dengan cerita Ila. Dan aku pula cerita side aku dan Ila. Dia kata, rasanya yalah tu. Akak pun terkejut. Dia punya hentakan kaki tu kuat sangat, sampai satu bilik terjaga. Tapi yalah, masing-masing takut. So, semua duduk katil masing-masing. Meremang betul bulu roma aku masa tu. Start dari kejadian ni, banyak lagi kes-kes histeria lain. Contohnya, selang berapa hari kemudian, aku dan roommate yang lain nak pergi beli makanan. Dan masa nak keluar, ada 3 orang pakai telekung dan seorang lagi pakai tudung dan menangis depan pengawal. Masa ni yang aku dengar, pengawal tu cakap, buka mata. Kalau tak, lagilah benda tu senang masuk. Dan yang pakai tudung tu tak nak, tak boleh katanya. Kemudian terus meracau menjerit. Dan pengawal suruh bawa dia ke surau untuk diobatkan. Macam-macam lagi yang jadi. Tapi buat masa ni, ini je yang aku akan kongsikan. Terima kasih kalau sudi sharekan cerita aku nih. Dan terima kasih juga untuk sesiapa yang mendengar. Sekian.